Yo guys, aku nak cakap terima kasih sangat-sangat sebabnya kalau tanpa korang, aku takkan capai lebih 1k subscribers hanya selepas posting atau publish 3 video. Semua terima kasih kat korang. Last video aku hampir cecah 100k. Aku tak sangka pun benda tu sebab aku buat benda tu atas dasar apa yang aku rasa, apa yang aku nampak. Dan yelah, semua dia spontan kan, tak plan. So cerita dia minggu ni, aku akan cerita pasal bola. Sebabnya aku tengok transfer-transfer yang tengah kecoh sekarang ni dekat media sosial, terutamanya Rafael Varane, Jadon Sancho, Ibrahima Konate, Kane yang tak pergi-pergi lagi ke Manchester City, Chelsea pula dengan cerita ada 100 juta anytime je Lukaku. So semua ni membuat aku terfikir antara transfer-transfer yang paling wow dalam zaman aku tengok bola. Bukan sepanjang zaman, tapi zaman aku tengok bola. Feel free to disagree. Kalau kau nak tahu, jom. Alright guys, dalam game media sosial sekarang guys, semua dah tahu dah player ni pergi mana, harga nilai dia berapa. Umpama kepentingan nak tahu benda ni sama macam result dalam game bola lah. Ada setengah transfer ni kira berbaloi kalau kita follow daripada mula sampailah habis career player tu jadi legend barangkali dalam klub tu. Ada setengah player pula kau beli mahal tapi lalas apa pun tak ada. Aku tak nak cakap siapa, aku rasa kau dah boleh tahu siapa yang aku maksudkan. Of course, yang paling kecoh sekarang ni adalah Rafael Varane dan juga Jadon Sancho yang pergi ke Manchester United disebabkan kita tahu problem Manchester United adalah di bahagian kanan dan Jadon Sancho aku rasa akan membantu dari segi aspek itulah. Dia dah confirm akan menjadi salah seorang yang akan berada dalam front 3 Manchester United. Itu pendapat aku. Dan of course barisan pertahanan Manchester United, diorang masih lagi tertanya siapa best partner untuk Harry Maguire sampai sekarang. Dah tukar macam-macam. Bayilah kepada Lindelof lah, kejap Tuan Zebe pun dia try kan, kadang-kadang dia main back 3. So aku rasa inilah jawapan yang paling sesuai. Rafael Varane partner dengan Harry Maguire. Aku tak boleh imagine kan. So itu sebabnya kau tengok ramai fan-fan Man United yang dah feeling macam nak menang title dah untuk musim depan. Dan aku tak salahkan dorang sebenarnya sebab kau tengok quality player yang dorang beli dalam transfer window ni so far yang terbaik daripada semua klub. Selain Liverpool yang kita tahu nak selesaikan masalah defend dia dengan Ibrahima Konate masuk, kau bayangkan kalau ada isu macam Van Dijk, Gomez, Matip semua injured lagi macam musim lepas, kali ni kau ada cover. Itu yang sebenarnya patutnya Michael Edwards dan geng buat masa musim lepas, masa dia nak defend title tu, tapi tak ada defender. Dia beli Costa Simicas je, itu pun tak main kan. Lepas tu kau dengar kes Chelsea nak kejar Lukaku 100 million. So bagi aku squad depth dia orang dah cukup bagus lah, tapi kalau dapat Lukaku, that's it lah. Dengan kemenangan Tuchel dalam UCL, aku rasa dia nak push forward kan. Mungkin Liga menjadi fokus pada musim ni. At the same time Spurs dapat Bryan Gil weh. Aku dah cerita pasal player ni dalam salah satu episod aku yang lepas, masa aku buat bola Olimpik, sebab Bryan Gil mewakili Spanyol dalam Olimpik. Dan dia ni adalah pemain berusia 20 tahun yang dia punya technical ability dia cun, dia punya dribbling, dia punya kepantasan, kira defend yang senior pun kalau nak handle dia payah. So aku rasa itu antara pembelian terbaik Spurs. Lagi-lagi dengan Nuno Espirito Santo, aku rasa dia akan shine dalam EPL pada musim ini. Persoalannya Harry Kane akan stay atau tidak. Harry Kane ke City tu satu lagi cerita besar. Dia macam nak belah, dia dah tengah push sekarang ni kalau boleh nak belah. Sebab yelah kalau berjadi dia pun berapa lama lagi kau nak duduk Spurs tu. At the same time Jack Grealish, semua duk kecoh weh. Kenapa player macam Jack Grealish yang tak pernah main UCL apa semua, bahal nilai dia 100 juta. Asal English player ni overrated dari segi nilai dia apa semua kan. Yes, aku setuju yang nilai dia tak sepatutnya 100 million lagi lah, sebab dia belum membuktikan diri dia di highest level. Tapi based on apa yang kita dah nampak, apa yang dia promise, apa kualiti yang dia ada, tak lama lagi dia akan cecah lah nilai tu. Oh, honorable mention untuk Arsenal yang berjaya dapatkan Ben White. Aku rasa tu satu pembelian yang orang tak nampak kepentingan di sana. Ben White adalah seorang pemain pertahanan yang sangat-sangat ampuh, dan aku rasa masalah pertahanan Arsenal mungkin akan diselesaikan dengan adanya dia Nuno Tavares daripada Benfica. Not bad Arsenal. So cerita pasal transfer ni, aku teringat balik kepada zaman-zaman aku kecil dulu, aku tengok bola. Apa antara transfer-transfer yang aku rasa paling wow pada ketika diumumkan. Aku dah buat satu list 5 transfer paling wow yang pernah aku tengok dalam zaman aku tengok bola. Betul ke ayat aku? Masa aku tengok EPL. Jom. Okay, first kali, tak sah kalau aku fan Newcastle United. Yang paling kecoh pada zaman aku tengok bola masa kecil, umur aku 14 tahun tak silap aku, Alan Shearer dari Blackburn ke Newcastle United pada tahun 1996. Alan Shearer dah skor total 206 gol dalam 10 tahun ketika bersama dengan Newcastle United. Okay,
Selepas menjaringkan 34 gol untuk Blackburn Rovers dan membantu Blackburn untuk memenangi title EPL pada musim 94-95, ingat lagi tahun 1996 dia juga merupakan penjaring terbanyak di Euro 1996. Walaupun England gagal lepas Jerman dalam peringkat separuh akhir, Southgate ni pasal, sekarang pun Southgate ni pasal, balik-balik Southgate ni pasal. Shearer tetap top scorer masa tu. Dia dapat Golden Boot dan dia menjadi idaman semua klub-klub besar lah. Kan? So pendek cerita, Shearer ni kira macam pisang goreng panas lah masa tu kan. Siapa tak nak kan? Dia Roger terus lah, Jack Walker. Jack Walker ni kira owner club Blackburn Rovers. Dia kata, bos, aku macam nak caw balik pergi kampung halaman aku sebab aku nak tamatkan kerjaya aku kat sana kalau boleh kan. Sebabnya Newcastle pun waktu tu tengah padu. Ada Kevin Keegan kan, dia yang bawa club tu pada musim yang sebelum tu 12 point leading dekat puncak liga. Lalas diorang kena kejar dengan Man United sebab diorang kalah lah banyak game. Man United menang title musim tu. So Keegan nak beli Shearer dengan rekod perpindahan 15 juta pound pada ketika itu untuk melakukan satu statement. Tetapi datang pula offer daripada siapa lagi kalau bukan geng-geng Sir Alex Ferguson lah. Manchester United pada ketika itu antara klub yang paling berjaya sekitar 90-an. Pada ketika itu Shearer dah memang decide dah dia nak balik Newcastle, tapi bila Man United datang dengan offer yang lebih baik, kuasa dari segi dia punya gaji pun mesti confirm lebih baik kalau banding apa yang Newcastle boleh offer kan. Tapi disebabkan Shearer dia punya cintakan kampung halaman dia nak balik, dia nak menyumbang balik dekat klub dia tetap pulang ke Newcastle. Dan kalau kau tanya dia sampai hari ni dia menyesal atau tidak, sebab ramai kata, mesti ramai cakap menyesal lah kau Shearer, so kau tak pergi Man United. Kalau pergi United dah sasar kau menang banyak title. Betul lah juga kan sebenarnya kan. Tapi dia sampai hari ni tak kata dia takkan menyesal sebab mungkin UCL dia tak dapat banyak lagi trofi-trofi yang dia tak dapat lah. Tapi bagi dia, dia kata dia dapat kepuasan untuk bermain untuk tim kampung halaman dia, iaitu Newcastle United. So aku tabik Shearer. Tapi ni lawak, aku rasa lah kan, kalau Shearer pergi Manchester United waktu tu, sila-sila aku jadi fan Man United weh. Serius, sebab masa tu lah yang aku buat pilihan ni lah, umur 14 tahun dan aku belum decide lagi tim mana yang aku betul-betul nak support untuk jangka masa panjang. Sebab aku tahu kalau aku pilih satu tim, aku memang akan setia. Sampailah hari ni macam mana aku setia, teruk-teruk tim aku setia kan. So, kalau kau nak tahu kenapa aku support Newcastle ni, itulah sejarah kepada pemilihan aku dan Newcastle United. Shearer sign untuk Newcastle United masa tu 1996, bayangkan 15 juta pound. Ada satu video tu masa dia angkat jersey, aku tak pernah tengok mana-mana pemain angkat jersey dengan banyak gila fans yang dekat luar stadium. Umpama fans datang tengok game lah, macam tu umpama dia. Sebab Shearer masa tu memang hot property lah. Shearer tetap deliver lah, no matter what. Kau nak cakap dia tak menang title untuk Newcastle, yelah Newcastle pun penantian dah dekat 66 tahun kan, tak menang title. So kalau kau kira balik penglibatan Shearer dalam 10 tahun tu, dan kombinasi dia dengan siapa-siapa, kau letak dengan Owen ke, kau letak dia dengan Craig Bellamy ke, kau letak dia dengan Temuri Ketsbaya ke, dia boleh main dengan siapa-siapa. Free kick ability dia antara yang terbaik, penalty ratio dia antara yang terbaik, goal scoring ratio tak payah cerita lah, all time top goal scorer EPL sampai sekarang kan, Kane tengah kejar kan. So cerita Shearer ni aku habis kat situ je lah. Okay, next guys, Sol Campbell, Arsenal. Tapi sebelum tu dia player Tottenham Hotspurs. Okay, kalau kau tahu rivalry di antara Spurs dan Arsenal ni, satu rivalry yang sangat-sangat besar lah boleh dikatakan antara klub-klub London kan. Apabila fans Spurs mengetahui yang Sol Campbell ni nak belah pergi Arsenal, lagi-lagi secara percuma, free transfer, sampai sekarang diorang still tak maafkan lagi Sol Campbell sebab belah daripada Spurs pergi Arsenal. Okay, dan semua ni berlaku pada kira tak silap aku pada tahun 2001. Okay, dan disebabkan deal ni, ramai gila fans Spurs dah start benci dia. Antara cara-cara diorang tunjuk macam mana dia benci Sol Campbell ni, next game bila Arsenal bertandang ke White Hart Lane di Spurs, bukan saja diorang menjerit nama Sol Campbell, boo dan sebagainya, itu normal lah, tapi diorang bakar patung Sol Campbell babe. Lepas tu ada yang pegang spanduk kata traitor lah, panggil Judas lah. Okey, mungkin korang tak faham apa maksud Judas tu, aku explain. Judas ni adalah salah seorang daripada 12 pengikut Nabi Isa. Judas ni lah yang mengkhianati Nabi Isa satu ketika dahulu sampailah Nabi Isa itu disalib. Okey, so itulah perumpamaan yang diorang bagi dekat Sol Campbell ni, umpama dia ni lah pengkhianat dan ia diluahkan secara terbuka tau. Okey lah, so pendek cerita, Campbell ni pun macam Shearer juga. Apabila ditanya pasal menyesal atau tidak meninggalkan Spurs untuk pergi ke Arsenal, dia kata, no, I will never regret. Yelah, maklumlah kau menang 2 title bersama dengan Arsenal. And dia antara punca dan tonggak utama kenapa Arsenal mencapai The Invincibles pada musim 2004. Kan, ketika mereka tidak kalah langsung, seri 12 kali, menang 26 kali total. Dahsyat weh season tu Arsenal. Yang ketiga, Wayne Rooney. Pada tahun 2004, Wayne Rooney membuat satu perpindahan yang cukup
cukup besar daripada Everton ke Manchester United. Tapi sebelum 2004, Rooney ni dah dilabel sebagai wonderkid. Sebab kalau kau backtrack balik 2 tahun sebelum tu, Wayne Rooney dekat Everton, dia umpama macam BBNU lah waktu tu. Tapi dia punya sifat mentah dia tak rasa cuak masa Euro tu. Aku ingat lagi dia skor 4 gol. Lepas tu bila masuk quarter final lawan dengan Portugal, aku ingat lagi dia patah kaki waktu tu. Dan lepas tu lah, betul-betul lepas tu dia dilabel antara pemain paling bernilai dekat Eropah. Percaya atau tidak, pada musim United nak dapatkan Rooney ni, tak silap aku tahun 2004, antara pencabar terhebat untuk mendapatkan Rooney dengan nilai perpindahan 27 juta pound tak silap aku adalah Newcastle United. Masa tu antara musim terakhir aku rasa Sir Bobby Robson. Right, so masa tu Arsenal baru jadi The Invincibles, Chelsea baru nak angkat Mourinho waktu tu. So ini umpama satu statement daripada Sir Alex Ferguson lah. Ambil masa juga sebenarnya sebelum Rooney betul-betul perform. Tapi akhirnya dia membantu jugalah untuk meraih lebih kurang 5 title EPL bersama dengan Manchester United, 1 UCL yang dia dapat dengan United, dan total tak silap aku apabila dia meninggalkan United pada tahun 2017, dia menjaringkan 253 gol untuk Man United. Sahaja dahsyat weh kira Rooney dekat Man United. Dia menjadi antara penjaring terbanyak sepanjang zaman untuk Manchester United. Okay, next kita selang 2 tahun daripada 2004 ke 2006. Andrei Shevchenko kepada Chelsea. Aku tahu korang akan cakap macam Shevchenko tak perform tu. Memang tak perform pun, tapi pada ketika itu kau bayangkan momen tu tahun 2006, Andrei Shevchenko antara penyerang terbaik di dunia. Rekod dia dekat AC Milan antara rekod yang tak boleh disentuh oleh mana-mana striker pada ketika itulah. So apabila Chelsea sebagai juara bertahan EPL pada ketika itu, diorang baru menang back-to-back title bila diorang dapat peluang untuk menandatangani Andrei Shevchenko dan dia pun setuju untuk datang ke Stamford Bridge. Ia adalah satu signing yang agak besar, statement jugalah kepada pasukan-pasukan lain yang berada di sekeliling Chelsea kan, top 4 dan sebagainya kan. So itu mengatakan pada aku pada ketika itu bahawa Chelsea adalah title contender sekali lagi. Lagi-lagi bila Chelsea bawa Michael Ballack sekali free transfer, tetapi masalah Shevchenko pada ketika itu, walaupun dia skor dalam debut dia lawan dengan Liverpool dalam game Community Shield, tapi lepas tu dia tak perform weh. Dia struggle sebenarnya sebab tahu Chelsea ada Drogba juga ketika itu, dia tak dapat nak ketepikan Drogba daripada kesebelasan utama. So at the end of the day, Chelsea masih memilih untuk Drogba dan kita tahu kualiti Drogba dan akhirnya Drogba tu jadi apa dekat Chelsea. Dan akhirnya kalau kau tengok balik career dia dekat Chelsea dalam 3 tahun, dia ulang-alik, lepas tu dia pergi secara pinjaman balik dekat Milan dan kembali ke Chelsea. So total dalam 3 tahun ataupun 48 game total yang dia main tu sekadar 9 gol 7 assist. Kau fast forward, bukan saja dia dah bawa Ukraine masuk knockout stage untuk Euro walaupun kena belasah dengan England, tapi anak dia sekarang ni adalah produk akademi Chelsea. So kalau bapak dia tak berjaya dekat Chelsea tak apa, mana tahu anak dia akan lebih menyinar dekat Chelsea pada masa akan datang kan. Okay, last, tak sah kalau aku tak belanja fan Liverpool sebab aku kan sayang fan Liverpool. Virgil van Dijk 2018 Southampton ke Liverpool, antara signing of the decade lah, okay, dalam 10 tahun. Aku rasa sebabnya pada ketika itu banyak yang persoalkan juga kan, kenapa 75 juta pound. Van Dijk sejak dia masuk EPL sampailah sekarang ada satu ratio yang aku masih lagi macam wow bila aku dengar ratio tu, 187 completed tackles. Wow, itu adalah satu angka yang agak besar untuk mana-mana pemain pertahanan. Beri konteks kepada kita kehebatan Virgil van Dijk ni. Kalau nak konteks lagi, tengok je lah musim lepas tanpa dia macam mana sampaikan Liverpool menjadikan satu prioriti untuk mendapatkan mula-mula daya pemain Kano lah. Lalas Ibrahima Konate juga yang datang. Macam mana Van Dijk datang ke Liverpool ini pada tahun 2018? Aku rasa masa tu Jurgen Klopp baru masuk musim kedua dia yang full lah. Paling clear masalah Liverpool pada ketika itu adalah barisan pertahanan, dan tidak semua pasukan melihat Liverpool ini sebagai pencabar untuk kedudukan liga ataupun title kalau diorang tak settlekan lagi masalah pertahanan diorang. So pembelian Van Dijk pada ketika itu oleh Klopp dan rakan-rakan adalah untuk address masalah pertahanan tu, dan ternyata benda tu membuahkan hasil lah kan. Kiranya pembelian Van Dijk tu untuk sedikit sebanyak memberi peluang kepada Liverpool untuk kembalikan zaman kegemilangan tu lah. Dibantu dengan jualan Philippe Coutinho yang bernilai 140 juta pound pada ketika itu. Coutinho pergi Barca kan masa tu kan. The Reds tidak menunggu lama aku rasa untuk mengumumkan VVD ataupun Virgil van Dijk sebagai transfer terbaru diorang dengan nilai 75 juta pound daripada Southampton. Dia cerita macam ni, macam Harry Maguire pada satu ketika juga dipertikaikan value dia 80 juta untuk seorang pemain pertahanan. Virgil van Dijk tu macam tu juga, 75 juta pound. Tapi sekarang ni aku yang dulu sendiri pernah kutuk Harry Maguire 80 juta pound bila aku tengok dia perform untuk England macam mana, kena makan kata-kata aku sendiri sebab ramai yang sebenarnya menidakkan keupayaan Harry Maguire. Tapi bila kau tengok dia memakai jersey England, dia punya leadership atas padang macam mana, dan aku sekarang faham susah kau nak beli kan leadership, quality, ketenangan, pressure situation dia boleh handle, benda-benda macam tu lah kan. So itulah Virgil van Dijk juga untuk Liverpool umpama Harry Maguire
untuk England, Harry Maguire untuk Manchester United. Tapi ramai akan kata, apa hal Ben kau samakan Van Dijk dengan Maguire kan? Impact untuk pasukan masing-masing lah aku cerita kan. Aku rasa fans Liverpool takkan lupa lah sumbangan Van Dijk ni kan. Penantian 30 tahun, akhirnya kau menang title. Itu sesuatu yang buat ramai fan Liverpool kat Malaysia sendiri yang gagah-gagah menangis, menitiskan air mata kan. Aku faham impact dia. Selain tu membawa Liverpool kedua final UCL. Salah satu tu kau jadi champion, kira macam domino effect lah. Sebab Van Dijk tak ada, Liverpool tak dapat pertahankan title dan struggle last hujung-hujung baru nak selamatkan kedudukan top 4. Tetapi hakikatnya Van Dijk is back and kita tunggu lah season ni macam mana. So guys, itu adalah 5 transfer wow yang aku pilih berdasarkan zaman aku tengok bola. Okay, tapi aku tahu ramai yang meminta aku untuk buat FPL squad reveal. Ya, aku akan buat sebab aku kalau boleh, style aku suka tunggu hujung-hujung. Sebab mana tahu tiba-tiba Sancho injured ke, ni injured ke, Konate injured ke, tak ready nak start ke, team tak tahu apa percaturan dia. So aku tak berani lagi nak letak squad aku sebab ni aku takut nanti tiba-tiba aku nak kena tukar kan. So better tunggu sampai last minute bila game week dah nak start, barulah kau letak player-player kau agar kau tak payah buat penukaran ataupun pertukaran secara mengejut. So pastikan korang terus subscribe, like dan share. Thank you guys.